mengenai sebuah kitab yang berjudul Qanun Jenayah Syariah dan Sistem Kehakiman dalam Perundangan Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis, karangan almarhum Allahumma alaihi yarham Haji Sa'id bin Haji Ibrahim, bekas mufti negeri Sabah yang berasal orang asal negeri Kelantan. Jadi mudah-mudahan dengan perbincangan kita melalui kitab ini serba sedikit kita dapat mengetahui tentang sistem perundangan Islam sedikit sebanyak, dan juga tentang tata cara yang berkaitan dengan sistem kehakiman di dalam Islam berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Dan sebenarnya saya ni tak apa layak untuk membicarakan tentang kitab ni yang lebih sesuai dengan orang yang ada diploma kehakiman ataupun yang berkaitan dengan mahkamah syariah, yang berkaitan dengan mahkamah syariah. Itu kalau kita nak tahu lebih dalam lagi lah berkaitan dengan Qanun Jenayah Syariah. Sebab kitab ni walaupun dia bersifat umum, tapi kadang-kadang dia jadi khusus. Jadi kalau tuan-tuan sidang jemaah nak tahu berkaitan dengan sistem kehakiman di mahkamah syariah di Malaysia, tu kena tanya yang berkaitan dengan mahkamah syariah. Yang hak kita nak bincang ni sebab ditulis itu dalam perundangan Islam berdasarkan Quran dan Hadis. Di secara umum paling kurang kita tahu bahawa di dalam Islam itu ada perundangan yang berkaitan dengan jenayah dan sistem kehakiman. Bila sebut sistem kehakiman, dia bukan tertumpu pada hakim yang nak jatuhkan hukuman. Tak. Dia bila sebut sistem kehakiman, dia meliputi segala hal ehwal yang berkaitan dengan peradilan. Peradilan antaranya hakim itu sendiri dan juga pelaksana ataupun pencegahan, yakni polis, kalau kita sebut polis lah bahasa kita, ataupun tentera, ataupun peguam, ataupun yang buat kanun jenayah, kanun tersebut dan sebagainya yang berkaitan tersebut sistem kehakiman. Kalau nak bicara tentang hakim, itu mufti-mufti dia lebih tahulah. Tapi cuma kita sekadar ambil tahu bahawa benda ini, undang-undang ini wujud di dalam Islam agama kita, insya-Allah taala. Jadi siapa yang nak laksanakan undang-undang ni? Ini mungkin persoalan secara umum. Persoalan secara umum yang nak laksana undang-undang ni ialah yang berkaitan dengan mahkamah syariah. Jadi siapa yang nak tubuh mahkamah syariah? Siapa yang nak lantik hakim? Siapa yang nak lantik peguam cara dan sebagainya yang berkaitan? Itu adalah kuasa pemerintah. Kuasa pemerintah. Kuasa yang pentadbir, pengurus bagi sesebuah negara. Jadi siapa pula yang tanggungjawab nak angkat pemerintah? Itu kita lah. Takat 2 saat dia. Zap. 5 tahun sekali. Itu tanggungjawab kita pula. Dah kita ngaji, dah kita belajar, dah kita bincang bab kanun jenayah syariah yang nantinya ada berkaitan dengan hudud, berkaitan dengan qisas, berkaitan dengan ta'zir. Itu tanggungjawab kita untuk mencari orang melaksanakannya. Kita boleh tak laksanakan? Kita tak boleh, tak layak sebab kita orang awam. Sebab tu kalau orang mencuri, kita tak boleh terus potong tangan dia, tak boleh. Dia ada undang-undang dia, dia ada peraturan dia. Tak boleh tumbuk, tak boleh gomai, tak boleh. Kita kena buat report, kena buat aduan. Tu ada sistem-sistem yang telah ditentukan oleh Islam. Jadi siapa yang nak buat tu? Pemerintah. Siapa yang lantik pemerintah? Kita lah dalam pilihan raya. Dah kita ikut sistem pilihan raya di dalam melantik pemimpin dalam negara kita, Malaysia ni. Maka tanggungjawab kita lah untuk menjadi pengundi.
Pula tang tu pula Ustaz pi. Dia mau tak mau tang tu, pusing tang tu jugalah. Jadi jangan kita kata tak ada apa-apa kita ngundi ni. Dia ada nilai. No, ada kesan dia. Mengundi ni dia ada kesan dia. Sebab apa? Sebab nak laksana yang ni lah. No? Sebab nak laksana benda ni. Benda ni, kanun jenayah syariah ni, sebabnya ni perintah Allah Ta'ala termaktub dalam Quran dan juga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutamanya jenayah-jenayah yang besar. Contoh bak murtad. Lagi pembunuhan, perompakan, pencurian, zina, judi, sihir boleh jadi juga. Jenayah-jenayah besar. Dah Allah atur dalam Al-Quran. Yang nak laksana apa? Pemerintah lah. Itu tanggungjawab kita. Jangan kita kata kita tak ada tanggungjawab. Sebagai orang, sebagai rakyat, kita ada tanggungjawab juga. Yang diberikan 5 tahun sekali cukup matang, cukup tempoh. Dan boleh diawalkan. Boleh diawalkan dan boleh dilewatkan. Mengikut sistem pementadbiran pemerintahan bagi sesebuah negara. Sebab tu kena ambil tahulah bab-bab berkaitan dengan pemerintahan. Jangan kita dok kata aku main masjid pun jadilah. Dok sembahyang, berzikir, baca Quran, janji aku boleh buat macam tu. Jangan cari pasal. Kita tak tahu. Takut-takut tersalah pilih pemimpin sila akhir bulan. Apa yang telah berlaku di negara-negara Arab. Silap. Tak ambil berat bab pemerintahan, pengurusan negara. Tengok apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku di Libya. Semua tu kena ambil pengajaran lah. Dan apa yang berlaku di India yang merupakan dahulu terdapat sebuah pemerintahan Islam. Di India dulu, Hinds. Kena ambil pengajaran bab-bab yang tu. Tengok sejarah balik. Tentang kehebatan umat Islam dahulu. InsyaAllah kita baca sikit bab muqaddimah dulu apa yang dikehendaki oleh pengarang. Jangan rasa berat kitab ni. Sebab dia main pasal-pasal. Bahasa dia pun kadang-kadang bahasa undang-undang. Bahasa undang-undang. Bahasa undang-undang ni dia tak sopan macam bahasa Melayu. Ni kitab ni, karangan ni. Dia tak sopan macam kitab fiqh yang lain, dia tak sama. Dia ada bab-bab dia, ada pasal-pasal dia. Yang ni. Dia bagi macam tu. Kurungan sekian. Sebiji macam orang panggil macam akta. Seolah-olah macam tu. Paling kurang kita tahulah sebab sedikit. Cuma takut pening kita ni. Cuma saya harap sekadar kita ambil tahu secara umum. Nak tahu lebih dalam, lebih lanjut, kena cari tu guru para ahli ulama. Nak ngajar tu. Kita ambil secara umum. Paling kurang kita tahulah bahawa dalam Islam ada perkara-perkara yang berkaitan dengan jenayah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi wahdahul qaili fi kitabihi. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu al-qail man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kepahaman dengan agama kita ini, insya-Allah. Bila sebut agama itu telah cara hidup bagi kita berdasarkan kepada Islam yang sejahtera. Agama tu mana kata berkaitan kehidupan kita daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur kembali. Seharian kita mesti berdasarkan kepada Islam.
Bagi orang-orang yang beriman, yang menghayati hukuman Allah dan Rasul-Nya, yang berteraskan Quran dan hadis, adalah suatu keyakinan yang lahir dari keimanan mereka bahawa syariat Islam adalah mengandungi bermacam-macam jenis hukum syarak yang didapati hukum-hukum tersebut di dalam kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jelas awal ni bahawa hukum syariat Islam ni kita boleh dapat tahu dengan bermacam-macam jenis hukum syarak berdasarkan dekut pahaman daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tapi kita di negara Malaysia ni kita mengamalkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pun kita tak selesai lagi belajar. Duk pening juga. Tiba-tiba maihat mazhab-mazhab lain, ada orang nak bawa, dia ambil cedok tu sikit, cedok ni sikit. Lah masyarakat kita jadi pening. Depi di India contoh, depi tempat negara lain yang bermazhab Hanafi, dia kata kena doa kunut. Dia mai dekat tempat yang bermazhab Syafi'i, dia kata tak boleh doa kunut. Bidah ni, hak pok-pok ni adalah daripada perancangan-perancangan British dahulu. Dia lahirkan supaya umat Islam ini berpecah belah, bermusuh-musuhan dan saling sesat menyesatkan. Itu antara target British menjajah dunia dahulu. Dulu mereka lahirkan suatu pok tertentu untuk mengucar-kacirkan masyarakat Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Sesama mazhab duk bagi sesat sana sesat sini. Padahal masing-masing mazhab ada dalil masing-masing mengikut apa yang mereka faham. Tak salah. Tuh. Dan mazhab-mazhab ini dia ambil, dia cedok daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Hukum-hukum syarak yang didapati dalam kitab-kitab fiqh mazhab-mazhab imam-imam tersebut, di antaranya ialah hukum yang bersabit dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang boleh didakwa di bawah kes jenayah syariah yang wajib dikenakan hukuman hudud, qisas, diyat atau ta'zir. Ni mukadimah dia dulu. Jangan pula lagi angkat tangan soalan hudud tu apa benda Ustaz. Kita baru mukadimah. Ni tebal lagi. Nak bab tebal lagi. Tak tahu bila nak habis. Ya tak? Kalau main PKP lagi, tak tahu. Tak tahu nak bab. Kau duk tanya-tanya. Nak tanya kitab ni ambil kat mana, beli kat mana? Saya beli kat Bagan Serai. Di kedai Syekh Yamani. Ada ke tak ada lagi? Wallahu alam. Kat Hasani saya pun tak tahu. Yang ni sebab saya beli tahun 2009. Lama dulu. Waktu saya duduk Sabah. Jadi hukum syarak itu kalau ikut berkaitan dengan kes jenayah, di sini dibahagikan berkaitan dengan hukuman hudud. Hukuman hudud tu hukuman had. Bila sebut hukuman had, dia ada had, ada limit dia. Mana hukuman tersebut? Contoh, sebat 100 sebatan ataupun 80 kali sebatan. Rotan dia guna rotan ke kayu? Hanya tu nanti bincang dalam ni. Besar mana rotan tu? Besar mana kayu tu? Panjang mana kayu tu? Berat mana kayu tu? Oi, sampai tara tu dibincang. Bila nak kena sebat? Itu kata hukum Islam tu. Bila nak kena sebat? Tang mana nak disebat? Waktu bila nak sebat? Sampai tara tu.
No? Contoh gitulah. Kalau bak sebatan ataupun bak potong tangan. Nak potong tang mana? Tang lengan kah? Tang pergelangan tangan kah? Tangan mana dulu? Kiri kah? Kanan kah? Kaki kah dulu? Nak mencuri tu. Ataupun perompok. Hukuman perompok. Perompok tu nak potong mana dulu? Kan nak pancung terus. Dia ada bak dia yang tu. Sabar. Yang tu kena sabar. Dah tu bila kita nak laksana? Tu tanggungjawab pemerintah. Tu tanggungjawab pemerintah. Kita tak habis mengaji pun tak apa yang ni. Nak bak. Kita tak habis mengaji pun tak apa. Sebabnya ni tanggungjawab pemerintah. Tanggungjawab kita pangkah. Ya tak? Tanggungjawab kita pangkah ya tak? Jangan silap tu. Tak habis ngaji, tak apa tu tanggungjawab pemerintah. Pemerintah lah yang akan cari orang-orang cerdik pandai yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak ni. Kita sekadar ambil tahu. Orang-orang yang beriman wajib mempercayai. Orang yang beriman wajib percaya dan meyakini bahawa hukuman-hukuman tersebut, yakni hukuman hudud, qisas, diat dan ta'zir yang akan dibincangkan nanti adalah hukuman Allah. Kena yakin tu hukuman Allah dan Rasulnya yang bersifat mutlak dan berdalilkan Quran dan hadis yang didapati huraian dan penjelasannya secara tafsili satu persatu di dalam semua kitab fiqh mazhab-mazhab yang empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, yang wajib diterima dan dihayati oleh setiap orang yang beriman tanpa menimbulkan sebarang keraguan. Dia kata apa? Wajib percaya, wajib yakin bahawa hukuman itu adalah dari Allah. Yang terdapat kita tengok telah dijelaskan, diterangkan di dalam kitab-kitab fiqh dalam mazhab yang empat. Ambil je lah laksana. Tanggungjawab siapa? Pemerintah. Saya kena ulang lagi yang tu. Takut saya lagi kita ngaji-ngaji. Orang mencuri potong tangan. Kita pun pedai. Aku dah ngaji. Ustaz dah ajak. Potong tangan kiri dulu orang jahat mencuri. Jom kita potong. Cari pasal. Jangan. Sebab nak jatuh hukuman adalah hakim. Di mana? Di mahkamah syariah. Apabila terbukti kesalahannya. Nak ada pembuktian dengan apa? Mesti ada bahan bukti. Mesti ada pengakuan. Mesti ada kesaksian. Banyak macam. Tu lah. Macam tu lah nak abang. Bukannya senang. Nak jatuh hukum. Tapi orang takut. Pasal apa tu tahu? Tak? Baru tak bagi lesen. Jual apa? Nama ekor. Orang dulu sebut waweh. Waweh. Tak pernah dengar waweh. Tak pernah dengar tempat saya panggil waweh. Tikam waweh. Saya pun tak tahu. Kecil-kecil dulu lah. Orang Banjar sebutnya tu. Tikam waweh. Rupanya nama ekor. Main ekor je mereka pun. Orang ambil badan mesti. Mereka ambil ekor je. Tu pun kelang kabut dah. Syariat Islam, yakni hukum-hukum agama yang tertakluk di bawah tanzim dan tasyri', yakni peraturan dan perundangan syarak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang diikut oleh umatnya adalah satu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum tersebut, peraturan tersebut, undang-undang tersebut yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan yang diikut oleh umatnya adalah satu syariat. Jadi kena laksana. Hukum agama yang cukup lengkap untuk menghukumkan sesuatu perkara yang berlaku mengikut hukuman Allah
dan Rasulnya, di mana Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengikut jalan syariatnya, hukum agama yang diwahyukan Allah kepada baginda. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad menjalankan satu syariat, peraturan yang cukup lengkap dalam hukum-hukum agama, maka ikutlah jalan syariat itu. Dan janganlah engkau mengikut hawa nafsu orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Saya pernah berbahas ini waktu 2003 tak silap saya dengan seorang menteri. Waktu saya ngaji dulu di Aceh, kami ada perjumpaan dengan menteri di Medan. Saya tanya, pasal apa Malaysia ni tak boleh nak laksana hukuman hudud? Tanya terus menteri. Kawan pun tak beritahu. Kita tu waktu muda tengah panas juga, kan? Kawan kata, oi, jangan tanya oi. Ni kawannya pengacara majlis. Payung tak payung? Aku nak payung dulu dah. Kata pasal apa tak boleh kita laksanakan hukuman had di mahkamah syariah? Sebab negara kita, kenapa kita lebih tinggikan mahkamah sivil daripada mahkamah syariah? Sebab mahkamah syariah berada di bawah mahkamah sivil dari segi hukum dia, hukuman dia. Sebab tu 355 tu kena faham. Bukan merodong ikut sokong tak tahu punca. Kena tahu apa benda 355. Takat tu je hukuman tu. Berapa kali sebat? Tak sampai 80 kali sebat. Di mahkamah syariah tak sampai 80 kali sebat. Tak sampai 100 kali sebat hukuman. Adakah hukuman Islam, hukuman dalam jenayah syariah tak sampai 10 kali sebat? Sedangkan dalam Quran hadis sebut 100 kali sebatan atau 80 kali sebatan mengikut kes yang dilakukan oleh individu tersebut. Tak? Kita tanya kenapa tak dilaksanakan hukuman hudud di mahkamah syariah? Apa menteri itu jawab? Tahun 2003. Tak tahulah siapa orang. Saya tak mau sebutlah sebab dia pada rakam. Yalah, lagi orang salah faham. Kan? Dia beritahu apa? Dia kata dalam Islam ni kita banyak mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dia bulah yang tu. Saya balas balik. Sedangkan saya kata negara kita Malaysia bermazhab Syafi'i. Pakai dalam mazhab Syafi'i lah. Apa masalahnya? Duk pening buat apa? Dalam kitab mazhab Syafi'i pun duk jelas dah. Tentang tata cara nak menghukum di dalam kanun jenayah syariah. Dia putak kawan duk macam tu lagi. Aku kata sudah, aku sekali lagi balik harus masuk dalam. Ya tak? Lepas tu waktu tu tak lama lepas tu ada member kawan-kawan lah, mahasiswa yang balik daripada Pakistan terus masuk dalam. Waktu tu 2004 semua juga. Termasuk anak Allah yarham Tuan Guru Nik Aziz. Apa dia? Nik apa tu? Nik Abduh kah? Masuk dalam. Tu. Kata sudah aku. Kan? Mereka ambil nama lah. Tapi benda kita tanya elok-elok. Nak kata Jadi tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab hukum kanun jenayah syariah ni memang perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi kita nak ikut siapa? Kan? Takkan kita nak berhukum dengan hukuman selain daripada Allah dan Rasul. Sehingga mengakibatkan masalah jenayah dalam negara-negara tersebut
termasuk negara kita, jenayah masih berleluasa. Makin keteruk. Sebab apa? Sebab tak laksana perintah Allah lah. Tu je. Sebab tu jangan heran Allah bagi bala. Allah bagi ujian kita. No? Dengan corona. Mungkin sebab kita buat sambil lewa. Mungkin. Ni tak apa Tak apa. Siapa naik serupa ya pemerintah ni. Dia kira siapa naik sama. Mana sama? Tak sama Ya tak? Mana sama? Tu kena ngaji juga bab politik Islam. Nak angkat pemimpin yang macam mana. Sebab yang ni lah nak laksana benda ni lah. Jenayah syariah. Sebab tanggungjawab mereka. Syariat Islam membawa kebenaran yang jelas. Jelas syariat Islam ni. Dan bebas dari sebarang pengaruh dan kepentingan dari pihak-pihak yang tertentu. Kerana Allah mengutus para nabi-nabi itu ialah supaya mereka menghukumkan sesuatu perkara yang timbul. Yang timbul dalam masyarakat. Kalau ada satu perkara, kejadian kes yang timbul, dan yang berlaku di antara umat manusia itu secara adil, mengikut hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Takkanlah kita nak kata hukuman Allah tu tak adil. Jangan sekali-kali orang Islam, orang yang beriman, kata hukuman yang ditetapkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Rasulullah itu, jangan sekali-kali kita kata zalim. Kalau kita kata zalim, na'udzubillah min zalik, maka kita khawatir tergelincir imannya. Jangan kata zalim. Potong tangan, kita kata, zalim ni potong tangan. Pancung, kita kata zalim. Jangan kata macam tu. Saya takut orang tak kira orang potong. Dia kata, ustaz kata zalim. No. Kadang-kadang video ni kadang-kadang jadi macam tu juga. Macam Ustaz Muhaizat naik kesian kita. Orang taruh betul. Dia ambil 3 minit je. Tu dia orang ulas. Macam-macam. Ustaz Muhaizat kan pernah kan. Macam-macam orang ulas. Padahal dia dengar 3 minit. Hak kuliah dia kat 45 minit ke sejam. Yang dia ambil 3 minit tu. Lepas tu macam-macam orang taruh. Tu dia. Cukup saya bimbang yang tu lah. Harap-harap budak orang tu. Sebab kita bukan ustaz terkenal pun. Itu hukuman Allah. Jangan main-main. Jangan sebut macam tu. Sebab kita kena yakin. Orang yang beriman kena yakin. Bahawa Allah jadikan kita. Bila Allah jadikan manusia. Makhluk sebaik-baik makhluk. Di kalangan makhluk-makhluknya. Yang Allah ciptakan. Bila Allah ciptakan manusia. Kemudian Allah berikan peraturan, undang-undang untuk manusia tu. Supaya apa? Supaya manusia itu hidup aman, damai dan tenteram di atas muka bumi ni. Jangan kata zalim. Yang ni masalah politik. Kita nak cegah maksiat, judi, nak boikot. Ada juga hak di kalangan orang Islam. Bantah. Dia kata yang ni hak orang bukan Islam. Lantak pilah kat dia. Ni hak orang Islam. Yang hak orang Islam buat, hampa petikai. Ya tak? Yang hak orang bukan Islam buat, hampa tak mau petikai. Ini masyarakat kita lah ni. Duduk jaga sungguh. Tak tahulah siapa. Tu kata pentingnya politik. Kena tahu juga. Kena kenal. Orang yang kita nak lantik, nak angkat sebagai pemimpin. Sebab mereka ni yang nak urus perkara yang berkaitan dengan hukuman syarak. Hukuman syariah. Jenayah khususnya. Yang berkaitan. Nanti. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ
wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi. Surah Al-Baqarah ayat 213. Baru mukadimah pun tak habis ke ni. Maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira. Faba'asallahu an-nabiyyana mubasysyirin wa munzirin. Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga, dan pemberi amaran, bagi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kitab Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Hatta berkaitan dengan apa? Tumbuk menumbuk, tarik telinga. Ada hukuman dia ni. Tarik telinga, sakit, rabit, calak, apa? Buat aduan. Di balai polis. Boleh jadi kes. Kes di mana? Di mahkamah syariah. Boleh dijatuhkan hukuman. Melalui apa? Hukuman apa? Hukuman qisas, balas dibalas. Luka dibalas luka. Ada lah kaedah-kaedah dia nanti. Yang diperselisihkan dalam masyarakat kita, manusia. Sebab apa Allah jadikan manusia? Allah tahu lah. Manusia ni. Kita ni Allah bagi akal, bagi nafsu. Yang nak jadi jenayah tu sebab ikut hawa nafsu. Sebab ikut nafsu. Nak kawal nafsu, perlunya ada peraturan. Perlu adanya undang-undang. Hak ni nak kawal. Tak ada undang-undang peraturan. Gelak semacam. Bebas apa saja. Baik jadi binatang. Kan? Jadi dengan menyedari hakikat inilah saya, hanya si pengarang, berusaha dengan sepenuh usaha menyusun dan membukukan undang-undang jenayah syariah atau undang-undang kanun jenayah syariah dan sistem kehakiman dalam perundangan Islam berdasarkan Quran dan hadis dan kitab-kitab fiqh mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan saya bersyukur kehadrat Allah dengan taufik dan hidayahnya dan juga dengan kurnia serta limpah rahmatnya saya dapat menyusun dan menyiapkan buku kanun jenayah syariah ini untuk dibaca dan dihayati oleh umat Islam yang berminat. Yang tak berminat, dia tak minat sungguh lah. Dia goreng pisang lah. Dia makan cakotiau. Kan? Ikut dia lah. Dia tak minat. Dia nak makan je. Kan? Sampai ayam pun main sekok dekat 20 lebih. Ambil. Umat Islam yang berminat dan yang ingin untuk mengetahui penjenayah yang boleh didakwa. Penjenayahnya macam mana yang boleh didakwa di bawah kes jenayah syariah dan hukuman-hukuman yang wajib dikenakan ke atas penjenayah itu, dan akan mengetahui. Siapa yang nak kata? Nak mengaji kitab ni lah yang belajar, yang ambil tahu. Juga mengetahui juga bagaimana sistem kehakiman dalam perundangan Islam yang berdalilkan Quran dan hadis. Yang berdalilkan Quran dan hadis. Dia tak habak mahkamah syariah dalam negara Malaysia. Tu saya nak habak. Kalau tuan-tuan, kalau ada soalan, jangan tanya hak berkaitan dengan mahkamah. Saya tak tahu, saya cakap terang. Ustaz, macam mana mahkamah syariah sekarang ni? Wallahualam. Ni tak? Itu saya boleh jawab. Sebab bukan bidang saya.
Justru itu tidak keterlaluan rasanya kalau saya katakan buku kanun jenayah syariah ini memberi manfaat dan faedah yang besar terhadap pembaca, pengkaji, peminat undang-undang, pejuang dan peminat undang-undang syarak untuk mengetahui hakikat sebenar masalah-masalah dan kes-kes yang boleh dikenakan hukuman hudud, qisas, diyat dan ta'zir, dan juga cara penghakiman kes-kes itu, di mana persoalan-persoalan tersebut dijelaskan di dalam buku kanun jenayah syariah ini. Macam orang duk janji, kalau JDT menang, contoh, dia nak bogey, dia kata, Mahkamah Syariah boleh ambil tindakan tak? Boleh tak? Sebab dia mengganggu keamanan, boleh ambil tindakan tak? Tak boleh, sebab tak ada peruntukan undang-undang. Tapi kalau betul-betul ikut perundangan, dia boleh diambil tindakan. Kalau ada aduan, dijadikan kes. Pasal apa? Buat janji macam tu. Sampai heboh satu dunia masuk dalam Facebook. Nak berjanji pun, dah lah janji bendanya haram. Kalau buat, 2 kali haram. Kalau dia terus buat, haram jedah. Lepas tu ada pula hak puak-puak hak tertentu. Suruh tunaikan janji. Yang tu pun bodoh juga. Hang suruh orang buat maksiat. Ya tak? Buka aurat, maru'ah. Jangan main-main. Yang kita, hang jangan langgak janji. Hang kena tunai janji. Pala otak dah. Dia suruh orang tu tunaikan janji. Mana boleh tunai janji bendanya haram? Tak boleh. Sebab tu kena ngaji bab-bab macam tu. Dari tujuan inilah penyusunan dan pembukuan kanun jenayah syariah. Kita perhabis mukadimah kita perhabis sikit 5 minit. Dari tujuan inilah penyusunan dan pembukuan kanun jenayah syariah ini dibahagikan kepada 2 bahagi. Di dalam satu jilid ada 2 bahagian. Bahagian pertama mengandungi beberapa bab dan fasal yang tertakluk di bawahnya, beberapa maddah atau perkara dan furuk, pecahan atau cabang-cabang kes. Dan bahagian kedua pula perbahasan fuqaha, yakni ijtihad, pendapat imam-imam mujtahid yang terdiri dari imam-imam mazhab yang 4, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan diakhiri dengan penjelasan yang akan penjelasan yang akan menyinari pemikiran, nak bagi terang pemikiran dan pemahaman umat Islam dan masyarakat umum yang selama ini diselubungi oleh pahaman yang mengelirukan dan meragukan mereka. Banyak pahaman yang mengelirukan kita. Zaman lah ni, mata duk kuih kelabu, kena booster hari Jumaat baru ni. Hangat ke badan tu. Sampai kelar duk hangat ke. Dah kena kita pun kelipok-kelipok duk tengok handphone lama ni kan ngajak budak. Oleh itu, untuk menghilangkan kekeliruan dan keraguan, dengan ikhlas dinyatakan bahawa buku kanun jenayah syariah ini adalah disusun dan dibukukan hasil dari kajian dan penyelidikan penyusun dalam masa sekian lama dari beberapa kitab tafsir, hadis, kitab-kitab fiqh mazhab yang 4, terutama kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dan juga beberapa kitab undang-undang jenayah syariah yang khusus membincangkan kes-kes jenayah
bersabit dengan hukuman hudud, qisas, diat dan ta'zir. Dan adalah diharapkan jika terdapat kelemahan-kelemahan dan kesilapan yang mungkin tidak disadari oleh penyusun, termasuk yang hak baca ni. Takut kadang-kadang apa yang kita baca tak sama dengan apa yang diharapkan oleh penyusun, yang penyusun tu faham. Dia nak sampaikan apa benda, kita kadang-kadang kita takut kita tersalah faham apanya disampaikan yang ditulis oleh pengarang. Dalam penyusunan buku Kanun Jenayah Syariah ini, dengan tangan yang terbuka dan hati yang ikhlas, pihak penyusun, termasuk saya sendiri lah yang duk baca ni, takut tersilap, sentiasa menerima segala teguran yang membina dari mana-mana pihak pun, dan adalah diharapkan teguran itu datang dari hati yang ikhlas pula. Ikhlas tegur. Mudah-mudahan segala daya usaha penyusun menyiapkan buku Kanun Jenayah Syariah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ngaji pun diterima oleh Allah taala. Amal wa taala sebagai amal jariah yang dilaksanakan untuk mencari keredaan Allah taala di dunia dan di akhirat. Allahumma fa'ni bima 'allamtani ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu billahi min halin ahlin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salam hormat dari penyusun Haji Said Haji Ibrahim, bekas mufti negeri Sabah. Wallahu alam. Jadi sebagai mukadimah, mudah-mudahan kita mengharapkan apa yang diharapkan oleh pengarang penyusun kitab ini, kita sedikit sebanyak sekurang-kurangnya mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan kanun jenayah syariah di dalam Islam dan sistem kehakiman berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam ini sedikit sebanyak ada manfaatnya untuk diri saya sendiri, insya-Allah, dan juga jemaah mungkin dapat diberikan manfaat juga oleh Allah Subhanahu wa taala.